beli tempat share di Berada di bilik sebelah kah? nah kan jelas kami sama-sama nih. Dapat sudah Bang? Kalau tidak dapat, Mana sudah itu? Pak? Sekejap. Saya sedang coba transfer pergi sebelah. Baik, sementara Cigudah Himbang bersedia, saya untuk pagi ini kita akan berkongsi sedikit lah inovasi yang lepas di mana pensyarah-pensyarah kita telah bangunkan dan kita akan kongsi dulu. Kemudian selepas itu saya akan kongsikan bagaimana kita mengongsikan inovasi ini melalui laman web. Jadi pagi ini saya akan kongsikan bagaimana untuk mengongsikan inovasi itu dengan menggunakan laman web. Kita akan bangunkan laman web menggunakan Canva dan juga bantuan AI lah. Tapi saya tidak akan gunakan 100% AI lah sebab kita mau juga para guru kita ini tahu untuk menggunakan asas dalam Canva tersebut. Sebenarnya sekarang ini zaman AI ini kita boleh gunakan 100% AI untuk bangunkan semua yang kita mau dan hasilnya juga amat cantik lah. Mungkin kalau saya kongsikan sedikit lah, ini antara beberapa AI yang saya gunakan, saya kongsikan sedikit lah untuk pelajar. Yang pelajar lain boleh dengar sementara kita tunggu Cigudah Himbang. Sebagai contoh ini adalah contoh DLO yang kita bangunkan. Boleh nampak? Saya harap boleh nampak ya. Boleh nampak? Tolong respon pelajar. Macam sunyi pula pelajar kita Cigudah. Belum ada. Ini kan yang Something went wrong, dia bilang. Oke, saya coba lagi ya. Mana satu? Saya share. Dapat? Kita keluar. Belum. Dia slow lah tempat saya. Ya, mungkin kita punya line ya. Ataupun Cigudah Himbang kongsi juga nih. Tengah kongsi juga sekarang. Cigudo, jangan tidak. kongsi dulu Cigudo. Belum kongsi lagi. Oke, saya coba sekali lagi ya. Ini ada masalah lain saya rasa. Cigudodo. Presentation is satu. Alright. Nampak. Oke, so ini adalah pembangunan, ini adalah contoh DLO yang kita bangunkan dengan menggunakan 100% AI lah. Dan yang baiknya bila kita guna 100% AI ini, sebenarnya kebaikan dia memudahkan kerja kita, kemudian hasil kerja juga begitu baik nampaknya. Tapi untuk tujuan bengkel pagi ini, kita akan, ini semualah, saya harap nampak lah. Ini semua adalah pembangunan website menggunakan 100% AI lah. Jadi kita bangunkan AI untuk DLO kursus-kursus kita jadi dia sangat mudah lah. Oke. Contoh ini adalah 100% AI. Oke. Tapi untuk pagi ini ya, saya akan kongsikan satu cara untuk menggunakan Canva lah, tapi ini menggunakan kemahiran. Tapi memandangkan masa kita cuma 1 jam, saya akan kongsi pendek saja. Mungkin beberapa feature, dan saya mau selepas itu pelajar akan bangunkan sendiri website Anda dengan Canva dan juga sedikit AI lah berbantukan. Oke, itu contoh lah tadi ya, ada banyak lagi akan AI. Oke, mungkin Cigudah Himbang, ada apa-apa mau dikongsi sebelum saya mulai? Oke, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Ini BM3 kah? Coba respon. BM3. Ya, cikgu. Satu kelas saja kah? Satu kelas saja kah banyak kelas? BM3, BM4. BM3, BM4. Dua-dua BM lah. Ya, cikgu. Okey, kalau begitu memang target ngam untuk kamu. Okey, cikgu akan kongsikan di sini apa yang kita sudah buat last year khusus untuk BM dengan dibantu oleh Dr. Ibon dan juga pasukan sekolah pengajar. Jadi ini ialah projek pembinaan modul Celik Bitara yang kita gunakan untuk program sekolah pengajar dan juga pemilihan di sekolah-sekolah. Ini projek JPMB yang dibangunkan oleh BMP kelas pemulihan. BM pemulihan ambilan 2024-25. Okey, jadi modul ini dibina oleh BMP dengan dibantu oleh 6 orang mentor daripada program sekolah pengajar tahun sebelumnya. Jadi memang sangat okeylah sebab dibimbing oleh dia punya mentor daripada senior dia, super senior yang ambilan 2022, ambilan 2024 pula bina dia punya modul penambahbaikan. Kenapa kita pilih BMP? Kerana BMP itu pengkhususan dia pemulihan.
dan kita punya projek ini adalah untuk pemulihan. Jadi dalam projek ini apa yang kita hasilkan ialah bukan bahan bantu mengajar, bahan pengajaran itu sendiri, iaitu buku, buku modul atau modul pemulihan itu yang akan kita bawa ke sekolah. Okay, next. Okay, dia punya, Cika akan jelaskan dia punya perjalanan dahulu sebelum kita tengok proses kerja dia sampai akhirnya kita akan dapat itu buku dan bagaimana kita laksanakan dia di sekolah. Dan ini semua menggunakan Canva. Kita pelajar-pelajar dia menggunakan Canva sahaja, iaitu BMP itu dia menggunakan Canva untuk menghasilkan modul ini. Dan ini yang kita mau tonjolkan di sini, yaitu bagaimana Canva itu sebenarnya sangat-sangat membantu dalam menghasilkan bukan saja bahan bantu mengajar, tapi bahkan kita boleh upgrade dia untuk menghasilkan satu bahan pengajaran, modul lagi, ya, dalam bentuk modul. Bukan setakat satu modul, tapi kita hasilkan 5 modul buku untuk pemulihan yang kita bawa pergi sekolah untuk laksanakan program pemulihan. Okey, dia punya proses kerja ini bermula pada 28 hari bulan Januari 2026. Sebaik saja buka SEM, kita terus buat mesyuarat pertama. Mesyuarat pertama dia kita mulakan dengan pasukan mentor yang melaksanakan pada tahun sebelum dia, iaitu ambilan 2022. Diorang seramai 12 orang. Jadi kita kumpul, buat satu briefing, and kita buat perkongsian, ambil yang amalan yang terbaik yang boleh kita tambah baik dan sebagainya. Dan apa yang kita boleh buat untuk tahun ini. Jadi dia punya solusi itu ialah kita hasilkan modul yang lebih baik. Bagaimana menghasilkan modul yang lebih baik? Antara kelemahan yang dulu itu ialah kekurangan input ataupun ilmu dalam bidang pemulihan. Kenapa? Sebab kamu BM, kamu tidak menjurus kepada pemulihan, kamu hanya menjurus kepada pedagogi BM. Jadi kekurangan dia di sana. Bila kita jumpa dengan pakar-pakar daripada sekolah dan juga PPD, ada beberapa komen yang kita sukar untuk jawab dan juga faham sebab kita bukan major atau khusus dalam pemulihan. Jadi solusi dia, kebetulan pula kita di KEN, kita ada satu unit di mana dia mengkhusus kepada pemulihan, iaitu BM pemulihan. Jadi kita ambil ini sebagai kita punya kekuatan sumber untuk mengetengahkan atau menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada tahun sebelum dia. Justru mesyuarat pertama ini memutuskan kita tambah baik modul, dan yang kedua kita khusus memilih BMP sebagai pelaksana kepada program ini sebab dia punya kekuatan itu memang di sana. Okay, next you go. Ini taklimat pertama, kita panggil BMP. Pada 29 hari bulan 1 2026 kita panggil semua BMP seramai 27 orang bersama-sama dengan PIC, iaitu yang 12 orang tu tadi, bincang macam mana mau buat program sekolah pengajar pada tahun ini dengan bersumberkan kepada kekuatan BMP dalam melaksanakan, bukan saja melaksanakan di sekolah tapi juga untuk menghasilkan modul. Jadi dalam bincang-bincang itu, kekuatan kelemahan tahun lalu itu ialah kita ada satu modul saja, dan satu modul itu kelemahan dia bila kita buat dia terlalu besar, apalagi kalau student itu dia kelemahan itu mengkhusus kepada satu aras yang tidak pun menggunakan modul itu secara keseluruhan. Maksud dia, kalau kita ada 40 orang pelajar, 10 orang mungkin hanya guna muka surat 1 sampai 10. 10 orang lagi guna 11 sampai 20. Kumpulan 3 guna muka surat seterusnya. Dia macam itu. Jadi dari segi proses kerja dia, bila kita buat, kita terpaksa print satu buku itu. Ini menyebabkan proses kerja yang banyak. Jadi untuk ini kita putuskan modul yang dibina haruslah dalam bentuk bertahap. Maksud bertahap itu ialah dia ikut aras. Aras kita bahagikan dia kepada 5 aras. Aras tidak kenal huruf, aras tidak pandai membatang terbuka, aras tidak pandai membatang tertutup, aras yang kurang arif menulis, dan yang last sekali yang membuat perenggan. Jadi bila jelas sudah dia punya tahap-tahap ini, kita bahagikan pelajar-pelajar ini 27 orang kepada kumpulan-kumpulan 5 kumpulan itu untuk menghasilkan bahan daripada modul, menghasilkan modul untuk ikut tahap yang diberikan kepada kumpulan mereka. Okay, next.
Seterusnya ialah bila kita sudah buat dia punya kertas kerja dasar itu, iaitu kita bahagikan mereka kepada kumpulan-kumpulan tertentu dengan kerja-kerja yang tertentu. Diorang pun buatlah mesyuarat orang yang pertama ataupun bengkel. Yang ini bengkel dia selama 2 bulan daripada mula itu sampai habis cuti pertengahan awal itu, diorang punya kerja ini ialah untuk membina modul. Modul dia itu ikut dia punya konten dan juga grafik, ada 2. Dengan dipantau oleh Dr. Ibon sebagai dia punya ketua penyunting lah. Pertama di bahagian grafik. Jadi modul yang dihasilkan, tajuk, isi, semua mereka yang buat. Grafik, dia punya lukisan, dia punya gambar, dia punya garisan, semua dilakukan oleh pelajar BMPA 100%. Maksudnya kita tidak ambil template, kita tidak ambil semua garisan, bulatan, 4 segi, huruf, latihan, semua dibina 100% oleh pelajar-pelajar ini. Okay, next. Dan diorang pun buatlah tu modul. Platform yang kita pilih ialah Canva. Jadi dalam Canva itu, Canva Cikgu tu dia ada 5 modul yang ada ini. Diorang guna modul Cikgu punya supaya senang kan. Okay. Pembinaan modul 1 sampai 5 buat sepanjang cuti semester, dan setiap modul ada dia punya skop tugasan dia. Contoh macam cikgu cakap tadi, modul 1 mengkhusus kepada yang tidak kenal huruf, modul 2 membatang tertutup, modul 3 membatang terbuka, modul 4 itu menulis, dan modul 5 itu mengarang. Okey. Jadi itu dia punya pengisian modul lah. Setiap kumpulan tu dia ada 5. Kita bahagikan kumpulan kepada buat konten, buat grafik. Dibimbing oleh satu orang pensyarah daripada JPMB dan dikawal keseluruhan mutu dia oleh kita punya ketua grafik, iaitu atau penyunting besar kita, iaitu Dr. Ibon. Okay, next. Okay, bila siap tu modul, sebelum kita keluarkan, kita verify dia dahulu. Verifikasi modul ini dibuat 2 kali. Satu oleh pakar dalaman, iaitu pensyarah pemulihan Ken sendiri, iaitu Encik Awang Syur, dan kali kedua oleh pakar luar, kita panggil daripada PPD, pegawai meja untuk Linus dan pemulihan. Diorang datang dan membedah. Dia bagi feedback apa yang kurang, apa yang lebih, macam mana mau kasih tambah baik supaya dia sesuai untuk dilaksanakan di sekolah. Yang ini 1 hari ni kita buat. Dan hasil dia ialah selepas itu kita buat penambahbaikan untuk modul yang draft pertama tu tadi. Okay, next. Okay, ini modul dia. Modul 1 mengenal huruf, modul 2 membatang suku kata terbuka, modul 3 membatang suku kata tertutup. 3 modul yang pertama. Then next, modul yang lebih tinggi aras dia, modul nombor 4 membaca dan memahami, dan yang kelima itu adalah modul membina ayat. Jadi inilah modul-modul yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar itu tadi menggunakan Canva sepenuhnya. Okay, next. Ini verifikasi yang kedua. Selepas kita tadi kan sudah siap semua, kita buat 1 kali lagi. Okay, next. Dan kita laksanakan pergi sekolah. Bawa dia pergi SK Kauluan. Ini kita punya sekolah pengajar. Ini yang perjumpaan pertama, perbincangan dengan pihak sekolah macam mana proses kerja dia. Dan kita akan mula ini pada bulan 9. 1 hari bulan 9 nanti selama 5 minggu kita akan turun setiap hari Khamis pergi SK Kauluan. BMP kita bagi 2 kumpulan, tu kumpulan bergilir-gilir selama 5 minggu. Setiap hari Khamis untuk melaksanakan ini di SK Kauluan. Semua sudah diatur. Okay, next. Okay, uji lari pertama di SMK Taman Ria. Ini kita buat di SMK Taman Ria selama 3 minggu. Setiap hari Khamis. Selama 3 minggu di SMK Taman Ria, kita cuba kepada pelajar-pelajar menengah rendah, sekolah jiran kita ini, tingkatan 1 dan 2. Dan impak dia memang sangat baguslah. Pelajar-pelajar yang kita bimbing, yang dibimbing oleh BMP ini dapat menunjukkan perubahan yang ketara, dan ada yang berjaya meningkat daripada modul 2 pergi 3 pergi 4, tiada yang pergi 5 lah. 2, 3, 3, 4. Itu dia punya perubahan dan itu yang kita mau. Okay, next. Ini dia punya modul. Dan modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, inilah hasil dia yang kita dapat dengan menggunakan Canva.
menghasilkan bahan ataupun bukan bahan lagi ya, kita guna modul sudah, bina modul yang diterbitkan dalam bentuk hard copy, ada soft copy dia pun ada, hard copy dia pun ada. Itu kelebihan kita punya modul. Bila kita pergi sekolah, di akhir program itu kita akan serahkan soft copy modul itu kepada sekolah. Jadi kita punya inovasi ini tidak terhenti setakat program berakhir. Sedia sekolah boleh menggunakan modul itu pada bila-bila masa saja dia mau, sebab kita ada soft copy dia yang kita bagi. Dan untuk kita simpanan, kita simpan, kita print setiap satu itu dalam bentuk buku dan kita serahkan kepada setiap orang penulis itu. 27 orang BMP, 12 orang yang 2022, semua pensyarah semua dapat modul yang ini. Kita print 2 kali. Yang ini sebenarnya masih dummy. Hari ini jam 11.30 akan dihantar ke sini modul yang sebenar-benarnya yang sudah siap. Jadi kira bertuak je lah hari ini kan. Sebab bahasa Cikgu Bentang ini, Cikgu sedang tunggu buku itu dihantar ke sini dalam bentuk hard copy. Dan pasti pada masa itu Cikgu akan katakan dan Cikgu tunjukkan kepada semua orang dan juga kepada kamu BM3, BM4 bagaimana Canva itu sebenarnya sangat-sangat membantu dalam menghasilkan inovasi, bahan pengajaran, bahan bantu mengajar, modul dan sebagainya lagi. Dan untuk tahun ini kita ada projek lagi macam ini buat buku, jadi bagus juga kamu tahu BM3, BM4. Cikgu sudah explain kemarin BM1, BM2 macam mana projek buku sastra kita pada tahun ini. Next, mungkin Cikgu Tajib akan panjangkan kepada kamu di kelas yang seterusnya. Kita akan menghasilkan 5 buku untuk pengantar kesusastraan Melayu menggunakan Canva. Jadi ini taklimat pengenalan untuk kamu juga. Jadi Cikgu ambil peluang untuk memberitahu kamu untuk kursus pengantar kesusastraan Melayu akan ada 5 buku yang kita terbitkan kali ini menggunakan Canva. Jadi setiap unit ada dia punya buku masing-masing. Di BM3 ready, BM4 pun ready untuk menggunakan Canva ini menghasilkan buku. Jadi penyelaras untuk BM untuk pengantar sedia. Kamu lah yang akan jadi yang masuk dalam grup itu untuk jadi penulis dia. Siapa penyelaras untuk BM3 dan BM4 akan masuk sebagai penulis untuk kita punya buku pengantar tahun ini. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk hasil penggunaan Canva untuk tahun ini oleh Jabatan Pengajian Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Dahimbang. Sehingga saya teruskan ya. Tadi perkongsian daripada inovasi yang telah dibangunkan oleh Cikgu Dahimbang. Okey, pagi ini kita akan terus dengan projek Canva kita lah ya. Saya tengok tadi memandangkan Cikgu Dahimbang menggunakan buku modul untuk tujuan pagi inilah kan. Jadi saya akan ubah sedikit projek kita pagi ini untuk semua pelajar. Semua pelajar boleh dengar, boleh bagi respon, bagi thumbs up atau apa yang boleh. Okey, Adam, Siti Maisara. Siti Maisara mana? Muhammad Saya. Razin. Okey. So semua ada di dalam. So okey, sedikit perubahan lah yang saya buat sebab pagi ini saya sebenarnya merancang untuk membuat berkongsikan inovasi membangunkan website. Tetapi Cikgu Dahimbang dia kongsikan modul, kita akan ubah sedikit untuk projek kita pagi ini. Jadi untuk tujuan itu, siapa nih? Nur Hajaretul nih, sedang berjalan-jalan. Di mana dia nih? Ada projek. Nur Hajaretul di mana dia nih? Okey, kita teruskanlah. Baik, saya kongsikan untuk pagi ini ya. Sekejap Okey, pagi ini saya kongsikan dahulu modul daripada Cikgu Dahimbang. Sekejap modul Cerik Bitara. Okey, harap boleh nampak yang lain? Okey, boleh nampak yang lain? Tolong bagi respon. Nampak Cikgu. Okey So ini adalah modul antara modul yang telah dibangunkan oleh Cikgu Dahimbang dan rakan-rakan lah. Okey. So untuk pagi ini kita akan convert, kita akan menggunakan modul ini dan jadikan dia sebagai modul interaktif. Boleh? Kita ambil satu contoh lah.
Sebagai contoh kita ambil mana satu kita ambil yang mana-mana pun boleh sebenarnya. Okey, kita ambil contoh ini adalah huruf kecil. Tulis semula huruf di bawah. Kita jadikan dia interaktif untuk permainan kanak-kanak menggunakan handphone, menggunakan komputer. Jadi dia lebih interaktif, lebih seronok kepada pelajar. So boleh yang pelajar-pelajar lain nanti akhir selepas kursus Canva ini kamu akan bangunkan sendiri. Jadi kamu akan cari apa-apa modul ataupun apa-apa permainan dalam bentuk yang biasa dahulu dalam bentuk hard copy, jadikan dia dalam bentuk interaktif dengan kita menggunakan AI ya. Jadi kalau mengajar guna Google Meet ni saya risau nih. Tidak tahu pelajar dengar kah tidak. Saya harap boleh dengar lah yang lain ya. So, selepas ni anda boleh bangunkan sendiri. Okey, so ini adalah contoh apa yang kita buat. Saya akan bagi simple saja. Nanti pelajar akan cari contoh-contoh lain untuk bangunkan sendiri. Okey, ini adalah salah satu contoh modul yang telah dibangunkan oleh Cikgu Dohimbang. Dia ini dalam bentuk buku lah. Okey, dalam bentuk buku. Dan apa yang kita buat pagi ini, modul ini kita jadikan dia jadi interaktif. Okey, boleh. Online tidak bagus lah. Okey, saya ambil contoh huruf kecil nih. Okey, apa yang kita buat sekarang? Okey, langkah pertama apa yang kita buat? Kita boleh sama ada ambil gambar. Kalau kamu contohlah satu hari nanti anda berada di mana-mana lah, di library, di luar sana nampak satu bentuk buku yang sesuai untuk dijadikan permainan untuk anak-anak ataupun untuk murid-murid kita. Jadi kita boleh ambil gambar ataupun kita screenshot. So, contoh huruf kecil ini saya screenshot ya untuk saya gunakan bangunkan nanti. Okey, jadi saya akan screenshot. Nampak? Okey, saya sudah screenshot. Kemudian apa yang saya buat, sama ada anda boleh menggunakan Gemini ataupun ChatGPT. Saya hari ini saya guna ChatGPT lah ya. ChatGPT supaya saya lebih senang sikit. Sebab saya sudah buka saja ChatGPT. Okey, pelajar boleh bagi respon. Okey, yang boleh cikgu. Screenshot ya. Okey, Adi Putra sudah bagi respon bagus. Okey, ini saya akan screenshot. Kemudian saya akan tutup yang ini. Saya terus pergi ke ChatGPT ya. Sekejap saya kongsikan semula skrin saya. Kita buat mudah saja untuk pagi ini supaya anda nampak. Jadi lepas ni anda boleh buat sendiri. Okey. Okey, nampak kan? Sekarang di paparan apa yang anda nampak? Nampak cikgu. Nampak ChatGPT kan? Ya. Okey. So apa yang saya buat, modul tadi saya akan cuma klik kanan, kemudian saya paste modul tadi, sama ada anda gambar ataupun anda ambil gambar tu ataupun anda screenshot lah, ataupun anda ambil seluruh PDF untuk jadikan dia sebagai modul. So apa yang saya buat, saya akan buat prompt yang mudah. Okey, jadikan ataupun lagi mudah, buatkan permainan interaktif yang menarik berdasarkan kepada paparan ini. Interaktif menarik menggunakan gambar yang sesuai untuk belajar sekolah rendah. Ini buatkan coding, permainan interaktif. Coding tu boleh C, boleh K, tidak masalah. Permainan interaktif yang menarik berdasarkan kepada paparan ini. Interaktif menarik menggunakan gambar yang sesuai untuk pelajar sekolah rendah. Okey, permainan interaktif menghasilkan markah untuk pelajar. Okey, kita mudah ni. Jadi kita guna yang ini. Jadi terpulang kepada pelajar lah, sama ada pelajar mau ada markah, pelajar mau hasilkan sijil, just buatkan coding. Okey, so sekarang ni saya akan buatkan coding ya. Simple coding. Kita akan buat simple, nanti pelajar akan buat sendiri ya. Nanti selepas itu, coding dia akan bantulah. Okey, dia bagi tahu ini web interaktif HTML yang boleh dimainkan oleh murid-murid. Okey, dalam coding tadi itu kita mau dia digunakan di dalam Canva. Okey, coding ini akan dibangunkan di dalam Canva interaktif. Okey, sebenarnya coding ini boleh kita buat terus di Canva, tapi kali ini saya guna ChatGPT ya. Sebab kalau kita buat dalam Canva, nanti dia akan dia akan potong kita punya kredit di sana. Kemudian buatkan coding yang menarik. Okey, dia tengah buat sekarang. Boleh nampak pelajar bagi respon? Boleh nampak ChatGPT? Nampak cikgu. Nampak ya. Okey.
So dia agak slow sedikit lah dalam komputer saya ni, mungkin dia terlalu berat, mungkin line tidak berapa bagus. Okay, so dia sudah buat paparan graf, dia sudah buat coding ni kan. Jadi apa kita buat? Kita just copy ni, kita copy. Okay, kemudian kita pergi Canva. Okay, saya pergi Canva sekarang. Sekarang nampak paparan Canva kan? Saya sudah di paparan Canva sekarang. Boleh? Adi nampak? Yang lain semua boleh Nampak, nampak? cikgu. Okay. So di dalam paparan Canva itu pergi create, kemudian kita ambil Canva code. Nampak? Pelajar semua nampak? Canva code. Okay, saya pergi Canva code. Okay, so apa saya buat? Saya just paste coding yang telah dibuat oleh ChatGPT tadi. Okay, so nampak So semua nampak? Okay, so saya just klik yes lah, submit submit. Nanti kita publish dia. Senang saja, simple, very simple. So ini berdasarkan kepada okay, so saya teruskan dia masih lagi coding kan, dia masih lagi membaca, Canva sedang membaca. So kenapa saya menggunakan ChatGPT, tidak 100% coding dalam Canva? Sebenarnya boleh, kita boleh buat di Canva terus, tapi saya mau elakkan sebab dalam Canva ni dia ada kredit tau. Jadi setiap kali kita ada buat perubahan dalam Canva, dia akan potong kredit kita. Jadi kalau boleh, basically saya akan ambil daripada Canva, saya ambil daripada ChatGPT, kemudian saya masukkan di dalam Canva. Okey, so di sini sudah siap. Susah ke tidak? Dia sudah hasilkan daripada bentuk paparan buku tadi dalam bentuk 2 dimensi. Sekarang dia hasilkan satu permainan interaktif di dalam bentuk interaktif di dalam Canva. Jadi kerja ini kita akan just publish lah. Kita publish, dia akan hasilkan site address dia, dummy CPBL Canva site. You just publish. Okay. Boleh dengar yang lain So, nampak. So dia senang dia terus hasilkan. Okay, so seterusnya kita tengok dia agak slow sedikit lah. Okay, nampak Adi nampak? Yang lain nampak? Nampak, cikgu. Sekarang saya paparkan semula. Mungkin tidak nampak. Sekejap dia sudah saya entire screen lah. Boleh nampak Sorry, dia Nampak. agak nampak Saya taruh tepi supaya nampak. So hasil dia begini, jadi begini. Okay, so pilih macam contoh permainan, pilih huruf kecil yang betul. Contoh K, huruf kecil dia K. Okay, so dia bagi. Kemudian seterusnya M, huruf kecil dia adalah M. Okay, D, huruf kecil dia D. Okay, let's say saya buat salah. S, huruf kecil dia saya letak U. Dia bagi, cuba lagi jawapannya S. Pilih huruf kecil yang betul, V. Kemudian markah dia pun ada bagi 5/9. 5/9. Let's say saya buat salah lagi. Dia bagi, cuba lagi jawapan X. Kemudian X, okay, betul. E, okay, betul. P, okay, betul. Kemudian Q, okay, betul. So dia bagi markah. Tahan dia, markah Anda 70/90. Boleh nampak Saya harap Anda boleh nampak. Sorry, saya nampak, pelajar tidak nampak nih. Saya ulang semula boleh? Ya, cikgu, tak nampak. Tidak nampak Okey. Saya ulang semula Stop sharing first. Saya present yang hasil daripada coding tadi itu dalam Canva sudah. Okay. Windows. Okey, saya share yang ini. Tadi itu terlampau besar pula. Boleh nampak sekarang? Siapa? Dia tengah. Okey, sekejap saya buat sekali lagi. Okey, nampak? Nampak, cikgu. Okey. So saya main sekali lagi. So ini adalah hasil permainan tadi lah. Okey. Okey. Contoh. Jadi saya buat sekali lagi permainan tadi. Contoh pelajar ini K huruf besar. K, betul. Kemudian M huruf besar, huruf kecil dia M, betul. Jadi huruf kecil dia D. Kemudian dia bagi markah, nampak dia bagi nombor soalan berapa, kemudian dia bagi markah berapa semua. Kemudian betul. Let's say saya buat salah. H. Dia bagi salah, jawapan yang salah. I. Cuba lagi, jawapan ialah X. E. Kemudian P. Okey. Kemudian Q. Okey, dia akan bagi markah keseluruhan 70. Betul, hebat, 10 markah. Dari 70/90. So dia bagi satu keputusan pada akhir permainan tersebut lah. Jadi berbanding dengan interaktif yang berbanding dengan modul yang dibangunkan tadi itu simple lah kan. Dia menggunakan kertas sekarang ini dia menggunakan interaktif. So nampak lebih menarik. Pelajar-pelajar dia murid-murid kita di sekolah terutama sekali mereka suka permainan seperti inilah. Okey, jelas Jadi yang ini kita boleh kongsikan, kita boleh share dengan siapa-siapa saja dengan mengambil website tadi lah, dummy CPBL tu.
kongsi dengan pelajar. Ini contoh, ini adalah satu contoh yang boleh Anda gunakan. Okay, saya stop sharing. Ini adalah satu contoh yang boleh Anda gunakan. Tapi Anda boleh bangunkan juga dalam lebih banyak lagi. Sebagai contoh tadi itu skipping saja. Modul tu mungkin ada 30 muka surat. Ambillah semua modul 30 surat muka surat dalam bentuk PDF dan jadi buat paste dalam ChatGPT. Minta ChatGPT codingkan, jadikan dia interaktif. Kemudian tengoklah apa elemen feature-feature yang Anda mau hasilkan sijil, Anda mau ikut kreativiti, Anda mau hasilkan warna gambar yang menarik, warna yang menarik, interaktif yang lebih menarik, itu terpulang dengan pelajar-pelajar macam mana kamu mau hasilkan lah. Okey, semua faham, semua dapat. Senang kan? Senang atau tidak? Faham cikgu? Senang? Susah atau senang? Senang je. Cuma saya nak tanya satu boleh cikgu? Okey, teruskan. Kan lepas kita dah siap dekat Canva tu kan, Aha. macam mana kita nak tambah baik dia? Nak adjust prompt ke apa ke? Nak memperbaiki. Itu sebab kalau Ya. kita bangunkan Canva itu, sebelum kita publish itu jangan dulu publish. Jangan dulu publish. Dalam Canva itu masuk dalam coding dia. Apa yang kamu mau ubah tu, ubah coding dalam ChatGPT. Kalau kamu ubah coding di dalam Canva, dia akan potong kredit. Banyak kredit dia akan potong. Jadi kerja menjadi terhad. Boleh juga Cikgu tapi nak kena ubah, bayar. dia kena ubah coding lah, kena ubah prompt. Coding dalam ChatGPT itu. Contoh, let's say kamu mau ubah latar warna. Dalam prompt itu ubah latar warna background permainan. Contoh lah. Just bagi prompt yang mudah, yang senang kamu faham. ChatGPT dia akan boleh faham. Ataupun ubah pemarahan dalam bentuk percentage ke, itu dia akan faham. Ubah dalam ChatGPT. Anda boleh ubah dalam Canva, tapi itulah saya beritahu tadi, dia akan potong banyak kredit. Ubah dalam ChatGPT, nanti ChatGPT akan ubah, perbaiki dan kamu akan paste balik dalam coding tersebut lah. Faham cikgu? Thank you cikgu. Dapat ya? Okey. So, saya ingat itu saja saya akan kongsikan. Mudah saja pagi ini, tapi saya rasa selepas ini kita akan kita akan tunjukkan hasil kerja kita kan. Jadi mungkin masa saya ini saya buat sekejap saja, jadi ada mempunyai masa yang lebih panjang untuk sediakan permainan interaktif. Okey, jadi cara dia, kamu cari apa-apa permainan interaktif yang dalam bentuk yang telah dihasilkan di luar sana, yang dalam bentuk buku, dalam bentuk kertas, carilah di internet, kemudian kamu screenshot ataupun kamu ambil gambar, buat coding dalam ChatGPT dan hasilkan. Nanti kita akan tunjukkan selepas ini. Anda akan tunjukkan selepas ini kan? Saya rasa selepas tugas ini kamu diminta untuk menghasilkan galeri apa itu? Galeri walk. Tunjukkan dalam pameran nanti. Boleh ya? Pelajar semua boleh. Faiz, Maisara, boleh ya? Silviana. Jadi saya difahamkan kamu akan menghasilkan seorang satu pelajar, seorang satu inovasi itu. Okey. Nanti selepas ini jadi untuk part saya ini saya buat simple saja, menghasilkan permainan interaktif daripada daripada gambar, daripada lembaran kerja, jadikan dia interaktif. Okey, jadi kamu pada tahap awal berapa minit saya gunakan. Jadi Anda boleh bangunkan, menghasilkan permainan Anda lebih awal lah. Okey, so saya ingat itu saja daripada saya. Selepas ini Anda boleh bangunkan permainan interaktif Anda. Jadi masa kita cukup kan? Ada masa cukup panjang lagi. Okey, ada soalan? Ada soalan lagi? Cikgu, Saya ingat boleh ya. jelaskan semula? Line kurang kuat lah. Apa yang perlu dia buat? Okey, selepas siap yang ini ya. Jadi tugas Anda sekarang adalah masing-masing setiap pelajar Anda menghasilkan permainan interaktif Anda sendiri daripada sumber yang boleh dapat daripada internet. Boleh? Oh, faham. Jadi cari permainan interaktif untuk kita buat galeri show kita selepas ini. Kita akan tunjukkan selepas ini. Boleh? Jadi seorang pelajar satu hasilkan satu. Jadi dapat pada internet, screenshot dan buat hasil. Mungkin siapa yang menarik, latar belakang yang menarik, feature-feature yang menarik. Mungkin selepas ini Anda mau pelajar untuk mengisi nama kelas mana. Jadi buat satu. Jadi prompt itu hasilkan. Dalam permainan interaktif itu pelajar dikehendaki untuk mengisi nama dan kelas sebagai contoh. Jadi terpulang kepada Anda, kreativiti Anda untuk menghasilkan permainan interaktif. Jadi seorang itu mungkin boleh hasilkan satu atau dua lah permainan interaktif yang menarik untuk kita showcase selepas ini ya. Faham? Siti Maisara dapat? Dapat cikgu. Baik, Faiz masih. Okey. So saya ingat itu saja, kita buat yang mudah, yang senang
dan masa pun cukup untuk kamu sediakan. Jadi sebenarnya dia lebih menarik apabila semua ini kamu gabung jadikan satu hasil permainan interaktif dalam bentuk satu buku lah, begitu, satu pelantar, satu website. Jadi itu terpulang kepada. Tapi untuk hari ini kita just buat satu atau dua permainan interaktif saja. Oke, ada soalan lagi? Cukup masa kita. Mungkin saya kembalikan kepada Cikgu Said ataupun Cikgu Nurul. Cikgu Said saya ubah tadi Cikgu Said daripada website kepada permainan interaktif sebab Cikgu dah himbang menggunakan modul buku permainan. Jadi saya ubahlah. Cikgu Fiza, Nurul Fiza, saya ingat selepas ini kita boleh minta pelajar untuk buatlah. Ataupun mau demo lagi. Kita mau demo lagi sekali. Cuma masa masih cukup. Boleh? Tidak ada respon? Boleh cikgu. Okey. So saya ingat boleh kita mulakan pelajar untuk hasilkan. Cukup masa lagi. Banyak masa kita ni. Cikgu Said ada kelas kejap. Kita tunggu. Okey. Memandangkan masa kita ada panjang lagi. Boleh kita buat demo sekali lagi? Kita buat sekali lagi ya. Permainan lain. Okey. Kita ada cukup masa lagi. Jadi saya akan bagi demo sekali lagi. Jadi pelajar semua ambil perhatian untuk demo yang kedua ni. Okey, saya tunjukkan satu contoh permainan interaktif daripada buku yang telah dihasilkan oleh Cikgu Dohimbang. Okey, so seperti contoh tadi itu adalah mengenali huruf besar dan huruf kecil. So untuk sekarang kita cari lagi di mana-mana lah. So Cikgu Dohimbang sini ada buku, kongsikan dulu Okey, boleh nampak? Boleh nampak atau tidak? Tak nampak cikgu. Okey, sekali lagi, kongsi sekali lagi. Okey, saya share sekali lagi ya. Mungkin line tidak berapa bagus. Okey, nampak? Nampak cikgu. Nampak Dapat cikgu. sekali lagi ya, supaya semua nampak. So, terpulanglah kepada anda semua macam mana apa permainan interaktif yang anda ingin bangunkan. Tetapi lebih sesuai itu cuba cari gambar-gambar di internet, di buku-buku yang sesuai dan kamu bangunkan melalui buku tersebut. So di sini saya gunakan buku yang telah dibangunkan oleh Cikgu Dohimbang dan rakan-rakan beliau. Okey, saya cuba cari. Dia agak slow sedikit lah. Ini satu contoh. Macam tadi juga kita cari yang lain. Kalau ada huruf besar, tulis semua huruf di bawah, semua permainan yang mudah lah. Okey, kita tengok yang ini pula. Kita tengok dia. Okey, kita cuba jadikan dia sebagai permainan interaktif. Padankan pasangan huruf kecil dan besar yang sama. Ini lebih kurang sama juga yang tadi lah. Okey, kita cari yang lain. Okey, kita cuba pula yang ini ya. Sebut. Okey, kita cuba yang ini. Awak kepotik. Boleh, kita cuba yang ini ya. Okey. So apa kita buat dalam buku tersebut, dalam paparan tersebut, anda boleh screenshot lah. Okey. Kita cuba screenshot. Okey. Sekali lagi ya. Sekali lagi saya screenshot. Okey. So selepas saya screenshot, sorry. Dia belum keluar lagi ya. Sekejap. Saya screenshot sekali lagi. Okey. Setelah screenshot, okey, saya akan screenshot sekali lagi. Tadi saya guna snipping tool tidak berapa bagus. Saya coba screenshot. So selepas itu saya pergi kepada ChatGPT lah. Kita guna ChatGPT. Okay. Stop sharing. Saya share satu lagi spread. Okay. Ya, agak slow sedikit tunggu dia keluar. Pagi ini slow lah internet. So ini yang tadi lah kita buat. So saya hasilkan satu lagi permainan lain lah daripada tadi. Dan kita menggunakan prompt, mungkin kita akan tambah sedikit feature dalam dalam prompt tersebut. Apa saya buat? Saya akan paste gambar tadi. Okay. Kemudian buat prompt. Prompt itu mudah. Kamu just buat prompt bahasa kamu sendirilah. Tapi yang penting ada kata kunci yang dihasilkan. Okay. So prompt dia buatkan coding permainan interaktif daripada paparan ini ataupun image ini pun boleh. Kemudian permainan interaktif menggunakan gambar yang menarik, yang sesuai untuk murid sekolah rendah. Okey, apa lagi yang kamu mau masukkan? Boleh bagi contoh? Apa lagi? Kita mau hasilkan audio, sertakan audio yang sesuai dalam interaktif ini. Audio bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Okey. Apa lagi yang kamu mau masukkan dalam prompt ni? Belajar, apa lagi prompt yang kita mau masukkan? Apa lagi interaktif, apa lagi feature yang kita mau masukkan? Mungkin gambar dan visual yang bergerak cikgu lagi menarik. Okey. Okay. Gunakan gambar yang bergerak kan? Okay, kita cubalah. Harap dia boleh hasilkan. Okey, apa lagi? Masukkan nama pelajar. Apa lagi? Hasil kemudian markah, tunjukkan
markah. Oke, so kita buat ini dulu, kita buat simple dulu, nanti yang lain tuh kamu boleh coba sendirilah. Oke, dapat Oke, kita teruskan balik. Just sebenarnya Anda boleh gunakan ChatGPT yang free juga lah, tidak masalah tuh. Tetapi memandangkan saya ini menggunakan yang premium, saya boleh hasilkan yang lebih canggih lah. Tapi saya gunakan yang free punya version, yang apa tuh, yang sesuai dengan pelajaran. Kamu boleh guna yang free pun boleh, tapi dia punya hasil tidak seperti yang dihasilkan dalam premium tu lah. Okey, kita teruskan. Kita tunggu sekejap, mungkin dia agak slow sedikit. So dia akan terus buat codingnya. So seperti yang saya bagi tahu tadi, saya tidak menggunakan coding ini dalam Canva sebab itulah kalau Canva kita guna tu kredit banyak akan dipotong. Okey, nanti selepas ini pelajar hasilkan sendiri permainan interaktif Anda dan permainan interaktif Anda tu pastikan terpulang kepada Anda lah bagaimana Anda hasilkan. Pastikan dia menarik lah. Lebih menarik, agak slow sedikit. Dia masih lagi pusing-pusing. Okey, sekejap dia masih lagi pusing. Dia agak slow sedikit pagi ini. Okey, so kalau kita lihat di sini coding itu sudah siap. So lengkap dibuat di sini. Jadi apa kita buat? Kita just copy. Ada di atas, sekali sebelah kanan, copy. Just copy dia, copy. Kemudian kita sekarang bergerak ke Canva pula. Pergi Canva, stop sharing, sharing Canva pula. Okay, so sharing Canva. Okay, saya pergi Canva. Saya share, dia agak slow sedikit lah. Okay, so ini adalah Canva yang tadi itulah. So kita akan buat yang baru pula. Berdasarkan kepada hasil kerja yang tadi codingan. Okay, kita pergi create. Dalam create tu pelajar cari Canva code. Ini Canva code warna hijau nih. Just klik di sini. Okay, kemudian saya paste di sini. Just paste coding dia. Okay, senang saja. Lepas tu kamu just submit dia. Submit biar dia buat kerja lah. So generating your code. Okay, dia masih lagi baca coding. Dia agak panjang sedikit sebab arahan kita tadi coding banyak. Dia sudah 400. Dia dekat 500 line sudah. Okay, kita tunggu sekejap lah. 600 line. Okay, dia masih agak slow sedikit. Kita tengah reading. Sekarang sudah 900 line. Banyaknya. 1000 line. Okay, lagi. Agak lambat sedikit lah. Sebab arahan dia tadi. Okay. So, ada soalan yang tadi tu, kamu mau ubah, sebelum kamu mau ubah coding tadi, mau ubah, mungkin ada buat pembetulan. Okay, kamu boleh buat pembetulan di sini ya. Kamu boleh show code di sini nih, di sebelah atas, show code, dan kamu kena ubah di sini, coding ini. Kamu boleh ambil balik. Jadi kamu ubah dalam ChatGPT, minta coding baru, kamu paste di sini lah. Tapi pastikan jangan ada kesilapan, sebab ini coding kamu silap, dia tidak boleh pakai sudah tu. Okay? Tapi cara yang paling mudah, buat perubahan dalam ChatGPT, minta coding baru dan masukkan di sini. Boleh ya? Okey, di sini ini adalah permainan tadi lah. Okey, kita tengok. Siapa nama kamu? Contoh saya letak sini, saya letak Putra. Saya Putra. Mula bermain. Okey, dengar perkataan. Tinggal kita dengar, ada nggak bunyi dia hasil? Ikan. Tidak. Bunyi dia masih lagi tidak berapa tune lah kan? Sebab dia masih menggunakan bahasa Inggris. So mungkin ini ada sedikit kelemahan dalam Canva lah. Tapi bunyi itu sama ada kita boleh guna silent ataupun kita perbaiki bunyi itu. Minta dia perbaiki lagi. Hasilkan bunyi yang lebih Melayu, lebih Malaysia untuk hasilkan. Okay? Ataupun tidak perlu ada bunyi lah. Atap. Dia punya bunyi tidak sesuai lah kan. Masih lagi ada masalah. Okey, apa respon kamu mengenai bunyi ini? Minta pelajar bagi respon. Tolong bagi respon. Bunyi ini mungkin tidak berapa seronok lah kan. Sebab dia masih slang English lagi. Bagi respon yang lain. Comel cikgu. Apa dia? Comel cikgu. Okey, so bolehlah. Mungkin kita boleh ubah di sana. Mungkin boleh perbaiki lah. Jadi hasil dia tu senang lah. Kita dapat bunyi dia tidak berapa lah. Tidak berapa jelas lah. Mungkin bunyi itu tidak berapa jelas. Mungkin kita ubah bunyi itu bagi coding sesuai dan bagi bunyi itu mungkin kita boleh rujuk bunyi yang lebih sesuai lah. Minta buat coding supaya gunakan bahasa Melayu yang sesuai tanpa menggunakan selangga English, selangga orang English. Okay, perbaiki prompt itulah. Okay, so nampak kan permainannya. Jadi selepas siap ini kamu just publish lah, publish. Kemudian tadi prompt yang gambar bergerak, nampak bergerak, dia mula bergerak. Gambar ikon-ikon yang kita guna itu bergerak. Okey, so saya nampak dia agak mudah lah untuk kamu semua. So bolehlah pelajar selepas ini kamu boleh bangunkan sendiri
permainan kamu, permainan interaktif untuk tujuan showcase. Oke, ada soalan? Ada soalan lagi? Oke, so saya ingat itu saja. Jadi untuk kamu lepas kamu hasilkan kamu punya permainan tadi, dia dalam bentuk link kan. Nanti dalam Google Drive ya untuk kumpulan kita itu, kamu just masukkan di sana link kamu menggunakan Google Doc. Oke? Dan letakkan nama kamu, kemudian letakkan link permainan interaktif kamu dalam bentuk Google Doc. Jadi kita nampak daripada sana. Oke, ada soalan? Saya ingat selesailah. Senang saja permainan interaktif yang kamu bangunkan. Jadi apa-apa pun boleh. Dia bukan saja permainan interaktif sebenarnya. Coding ini boleh buat borang permainan, boleh buat jadwal perlawanan, boleh buat apa lagi? Memudahkan kamu, memudahkan kerja kita lah. Boleh buat bahan mengajar, boleh membuat apa-apalah. Bahan-bahan untuk digunakan untuk mengajar. Selain daripada permainan tadi, mungkin ada bentuk permainan yang lebih serius, tapi kamu kena bagi idea lah kepada chat AI itu untuk dia bangunkan. Kamu kena bagi prompt yang betul. Oke, boleh ya semua? So saya ingat selesai untuk saya punya part di sini. Kita teruskan, boleh? Ada lagi? Siapa yang sambung? Ada yang sambung? Siapa yang sambung selepas? Oke, kita lihat. Saya kongsikan satu untuk tujuan pelaporan. Saya kongsikan. Oke, kongsikan ya. Siapa? Oke, so habis saja nanti apa yang pelajar buat, hasilkan permainan interaktif Anda, dan bagi kumpulan kita, bagi kumpulan 7 ini, PPSMP, BMK, SK3, BM, SK dan SKPK, BM4 dan SKPK. Di sana ada sediakan link, nampak link Google Drive. Jadi masukkan semua hasil kerja kamu dalam Google Drive itu. Kalau link itu jadi kamu kena buka satu Google Doc lah. Jadi masukkan dalam Google Drive, letak nama kamu dan letak juga link permainan interaktif Anda yang menggunakan Canva. Boleh? Boleh pelajar semua? Boleh cikgu. Boleh ya, jelas ya? Saya harap semua jelas. Oke, boleh kita selesaikan di sini dan boleh bergambar. Kita bergambar dulu. Siapa yang boleh jadi Adi Putra boleh ambil gambar Adi Putra ataupun ketua. Siapa ada ketua? Ada suka Adi Putra ambil gambar Adi Putra? Oke, semua buka gambar. Ada yang di luar sana, ada yang di kafe sedang makan. Tolong buka gambar. Adi Putra sudah sedia nih mau ambil gambar. Tolong buka gambar. Wafi ada. Wafi di mana nih? Di kapal terbang kan nih? Macam di kapal terbang nih Wafi. Yang lain di mana? Maisara di rumah. Maisara, mana Maisara nih? Maisara jalan kaki tadi. Siapa yang jalan kaki tadi itu? Sedang berjalan-jalan, sedang membeli bola di kedai. Tolong buka semua gambar. Muhammad Faiz. Oh, ini kongsi nih. Kumpulan grup apa nih? Muhammad Adam. Grup Adam berkongsi berapa. Maisara, mana gambar Maisara? Buka semua gambar. Oke, Adi Putra boleh ambil gambar dan kongsikan dalam grup kita ya. Adi Putra cek dulu kalau boleh nampak semua. Maisara ini masih jalan-jalan di kedai nih. Oh, siapa-siapa nih Adam? Kumpulan Adam nih. Ni ada Irfan je tu. Saya kongsi di Irfan. bawah. Oke, Ivan siapa lagi Adam? Ivan, Irfan dengan Pak Is je tu. Faiz. Oh, dapat Jadi kamu buat projek masing-masing. Adi Putra ambil gambar? Sudah? Adi Putra bagi sound sedikit, screenshot lah. Kira dia buat kira. Oke, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak kerana ambil perhatian. So, tugasan Anda boleh mula buatlah. Saya difahamkan, projek ini kamu boleh buat sehingga jam 4. Jadi hasil kerja itu masukkan dalam Google Drive kita. Nanti kita akan lihat hasil kerja kamu petang. Oke, so semua boleh ya? Semua boleh. Terima kasih semua. Boleh cikgu. Oke, Thank you cikgu. sama.